Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan membentangkan tajuk kumpulan kami, iaitu Sumbang Mahram. Izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan. Terdiri daripada Wan Muhammad Firdaus bin Wan Muhammad Nur, Khairul Anam bin Muhammad Ghazali, Muhammad Saifuddin bin Ramli, dan Muhammad Kusyari bin Abu Bakar. Seterusnya saya mempersilakan sahabat saya untuk membentangkan. Definisi sumbang mahram. Sumbang mahram atau incest adalah perhubungan seksual antara seorang lelaki dengan cucu perempuan, anak atau anak perempuan, atau kakak atau adik perempuan, atau ibunya, atau antara seorang perempuan yang berumur 16 tahun atau lebih dengan datuknya, atau bapanya, atau abangnya, atau adik lelaki, atau anak lelakinya, dengan kerelaan dan keizinan kedua-dua pihak terbabit. Sumbang mahram juga boleh didefinisikan sebagai perhubungan jenis antara seorang lelaki dan perempuan yang dilarang bernikah oleh adat dan agama. Bak kata pepatah Melayu, haruan makan anak dan harapkan pagar makan padi. Ia menyifatkan seseorang itu tidak boleh diharapkan untuk menjaga seseorang yang telah dipertanggungjawabkan kepada. Ini adalah contoh kes-kes yang pernah berlaku di negara kita, yang mana ianya melibatkan seorang bapa dengan anak tirinya. Dan juga ada juga yang memberitakan tentang kesan terhadap mangsa jenayah sumbang mahram. Pandangan Islam terhadap sumbang mahram. Sesungguhnya Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan kepada umatnya. Dalam konteks hubungan seksual, Islam memperuntukkan undang-undang yang tersendiri. Meskipun manusia diberikan kebebasan untuk menyalurkan hasrat seksualnya, namun bukan bererti boleh melaksanakan kebebasan seksual dengan sewenang-wenangnya. Sebabnya, kebebasan menyalurkan dorongan seksual harus tetap dalam ikatan nikah kahwin yang sah berdasarkan syariat, sebagaimana yang telah ditetapkan sejak dari awal kedatangan Islam lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 223 yang bermaksud, isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu sesuai dengan kehendakmu. Peruntukan perundangan sumbang mahram. Realiti sumbang mahram adalah suatu kesalahan yang lebih dahsyat dan terkutuk daripada jenayah rogol. Walau bagaimanapun, selama ini kesalahan-kesalahan sumbang mahram disabitkan di bawah Seksyen 376, iaitu seksaan bagi kesalahan rogol. Seksyen 375 menyatakan bahawa seseorang lelaki adalah dikatakan melakukan rogol jika ia bersetubuh dengan seseorang perempuan dalam keadaan yang termasuk di bawah mana-mana daripada perihal yang berikut. Yang pertama ialah bertentangan dengan kemahuan wanita itu. Yang kedua ialah dengan tiada kerelaan perempuan itu. Yang ketiga, dengan kerelaan perempuan itu manakala kerelaannya itu telah didapati kerana ketakutan atau ugutan. Yang keempat, dengan kerelaannya jika pada masa memberi kerelaan itu dia tidak boleh memahami jenis dan akibat mengenai apa yang dia memberi kerelaan. Yang terakhir, sama ada dengan kerelaan perempuan itu ataupun tidak. Jika perempuan itu di bawah umur 16 tahun, maka dikira juga sebagai sumbang. Seterusnya, faktor berlakunya sumbang mahram. Yang pertama ialah pakaian anak perempuan. Anak perempuan tidak ditegur dari segi penampilan pakaian, sama ada sesuai ataupun tidak dengan usia mereka. Oleh itu, masyarakat merupakan punca kepada sumbang mahram. Seterusnya, pergaulan anak dan bapa. Hubungan anak perempuan dengan bapanya hanya setakat mana yang boleh sahaja. Dia tidak boleh tidur dengan bapanya di tempat yang sama. Kalau mahu cium setakat di dahi sahaja. Sentuhan tangan juga setakat yang boleh, tidak boleh dilakukan secara berlebih-lebihan. Seterusnya,
kekurangan iman dalam diri seseorang. Tidak dinafikan banyak faktor yang menyumbang kepada terjadinya gejala ini, antaranya faktor persekitaran. Namun akar umbi menyebabkan berlakunya kes haruan makan anak adalah kerana tiadanya iman dan didikan agama dalam diri. Kesan sumbang mahram. Yang pertama ialah kesan kepada mangsa. Individu pertama sekali yang akan mendapat kesan dalam dirinya adalah mangsa. Mangsa akan merasa terhina dan dicaci oleh masyarakat sekeliling, walaupun hakikatnya mereka tidak bersalah. Mereka akan hilang kepercayaan terhadap mahram yang lain dan ini menjadikan hubungan kekeluargaan semakin renggang. Yang kedua, kesan ke atas keluarga. Bapa adalah ketua keluarga, berperanan dalam menyara keluarga dan memimpin sebuah rumah tangga supaya aman, tenteram dan selesa dengan mengikut ajaran Islam khasnya. Dan begitu juga bagi agama-agama yang lain. Inilah yang diimpikan oleh semua individu supaya sebuah keluarga yang dibina dapat hidup sejahtera dengan dilimpahi rahmat dan kasih sayang antara satu sama lain. Dan seterusnya, kesan ke atas masyarakat. Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti kaum Melayu, Cina, India dan sebagainya. Kaum-kaum ini menganut agama masing-masing iaitu Islam, Buddha, Hindu, Kristian dan lain-lain lagi. Masalah sumbang mahram yang kebanyakannya melanda pada kaum Melayu memberi kesan yang tidak baik kepada pandangan masyarakat kaum lain. Keruntuhan moral dan akhlak yang berlaku ini akan menyebabkan masyarakat kita menjadi tidak ada nilai peribadi yang baik dan akan dipandang buruk oleh kaum-kaum yang lain. Antara cara menangani sumbang mahram adalah dengan mangsa itu sendiri melaporkan kejadian ini kepada pihak-pihak yang berkenaan. Ini kerana jika kejadian ini dilaporkan, maka tindakan dapat diambil ke atas pelaku sumbang mahram dan kejadian itu tidak akan berulang lagi. Meningkatkan program-program ke arah pendidikan keibubapaan dari semasa ke semasa di semua peringkat. Ini boleh diterapkan melalui program yang direncanakan seperti kursus-kursus tertentu atau melalui penyiaran media massa. Penerapan nilai-nilai agama dan moral tidak seharusnya disalurkan hanya melalui ceramah agama sahaja, tetapi ianya boleh juga disalurkan melalui cara yang lain seperti siaran radio, media sosial dan sebagainya. Kesimpulannya ialah sumbang mahram adalah perkara yang dilarang di dalam agama Islam. Oleh itu, umat Islam perlu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar daripada perbuatan sumbang mahram dan perkara yang membawa kepada kemaksiatan. Sekian, terima kasih.